Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. 7 kawasan di Semenanjung dan 2 di Sabah diramal mengalami cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Suhu maksimum boleh mencecah antara 35 dan 37 darjah Celsius. Menurut Jabatan Meteorologi, kawasan yang terlibat di Semenanjung ialah Kuala Terengganu. Selain di Kelantan, melibatkan Jeli, Kuala Krai, Pasir Mas dan Tanah Merah. Juga bakal berlaku di Rompin Pahang dan Jempol Negeri Sembilan. Di Sabah, kawasan terlibat ialah Beaufort dan Nabawan. Untuk maklumat terkini status cuaca panas harian, sila layari pautan tertera. Loji rawatan air LRA Batang Kali yang dihentikan sementara Jumaat lalu tidak jejas sambutan Aidilfitri. Setakat ini, tiada laporan gangguan bekalan air di kawasan itu diterima Kerajaan Selangor. Pemantauan terus dilaksana 24 jam setiap hari. Penutupan LRA selama sejam dibuat kerana air sungai keruh melebihi piawaian. Sementara itu, kemarau dan penggunaan tinggi pada Aidilfitri, punca bekalan air terjejas di beberapa kawasan sekitar Pahang. Permintaan bekalan naik mendadak mengakibatkan paip pecah dan tekanan air rendah. 34 lori tangki air digerak untuk agih bekalan selain menempatkan 855 tangki statik di lokasi kritikal. Turut digerakkan lori tangki air jumbo dengan kapasiti 40,000 dan 50,000 liter. Susulan musim panas, bekalan air dihantar ke lokasi kritikal seluruh Kelantan. Ia dikendali Air Kelantan Sdn Bhd penghantaran bekalan menggunakan lori tangki air. Dalam pada itu, bagi tanggani isu bekalan air secara holistik di Sabah, 4 komponen utama perlu dilaksana secara berpakej dan serentak. Ini termasuk wujudkan sumber air baharu dengan keluasan empangan dan bina loji rawatan berkapasiti tinggi. Juga pulihkan sistem perpaipan selain tingkatkan penguatkuasaan. Ini pula mengenai kebakaran tanah gambut di Beris Lalang yang berlaku sejak beberapa bulan lalu. Situasi dilapor hampir pulih sepenuhnya. Api di kawasan seluas 12 hektar itu sudah dipadam. Kini proses melembapkan tanah sedang dilaksana bomba kerana lokasi insiden masih berasap. Operasi pemadaman dijangka selesai beberapa hari lagi. Orang ramai dinasihat tidak melakukan pembakaran terbuka terutama ketika Aidilfitri. Ini bagi mengelak kebakaran tercetus dan merebak memandangkan cuaca panas. Di Perlis, 13 rumah rosak akibat bumbung diterbangkan angin termasuk struktur runtuh. Kejadian angin kencang dan hujan berlaku petang Ahad. 11 kawasan dikenal pasti terlibat iaitu Kampung Teluk Jambu, Behur Temak, Kurung Batang, Batu Hampar dan Kampung Sena di Kangar. Selain itu Kampung Paya di Berseri, Kampung Gial di Mata Air, Kampung Padang Siding dan Kurung Anai dan Sungai Baru di Arau. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan pihaknya sedang menyelaras dan mendapatkan anggaran sebenar kerosakan setiap rumah terlibat. Bagi yang mengalami kerosakan kecil, bantuan membaiki kediaman akan diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala bagi kerosakan besar akan diselaras MAIPS. Melaka serius memastikan masalah kerosakan terutama jubin lantai dan kalis air yang dialami penduduk PPR Krubong sejak 3 tahun lalu ditangani segera. Jika pada 2020 hingga 2022, Lembaga Perumahan Melaka telah mengeluarkan kos lebih 1.2 juta ringgit bagi membaiki kerosakan di 213 unit rumah di PPR berkenaan, untuk tahun ini pula hampir RM500,000 diperuntukkan LPM bagi 74 unit rumah lagi. Kita akan mengambil tindakan segera untuk membetulkan
Untuk pengetahuan juga, Kerajaan Negeri Melaka melalui lembaga perumahan kita sentiasa memantau unit-unit yang rosak ni, tetapi tadi melalui aduan yang saya dapat, ada yang mungkin sudah melebihi aduannya telah 2 tahun tidak diperbaiki. Jadi insya-Allah yang ini akan menjadi keutamaan kita untuk kita membetulkan semula unit-unit terlibat ni, insya-Allah. Sejak 2013 hingga 2022, sebanyak 21.4 juta ringgit telah dibelanjakan LPM bagi kerja naik taraf dan menyelenggara PPR serta rumah pangsa awam di seluruh Melaka. Ia termasuk kerja-kerja pembersihan, penyelenggaraan lift dan pemotongan rumput. Sindrom tertidur ketika memandu atau microsleep antara penyumbang kemalangan jalan raya terutama musim perayaan. Justeru pengguna jalan raya dinasihatkan untuk lebih peka dengan tahap kesihatan masing-masing. Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya UPM, Profesor Madya Dr. Lau Teck Wah berkata, microsleep boleh berlaku hanya kurang dari 30 saat. Malah sindrom itu berpotensi terjadi meskipun mata kita sedang terbuka. Pemandu gagal bertindak balas kepada beberapa input dera dan menjadikan tidak sedarkan diri. Akibatnya, risiko kemalangan jalan raya akan meningkat. Masalah ini menjadi lebih teruk akibat daripada masa yang lama dihabiskan dalam perjalanan sebab kesesakan lalu lintas di kawasan bandar dan di lebuh raya. Sementara itu, beberapa langkah disaran bagi mengatasi masalah microsleep. Pertama, sila rujuk kepada doktor tentang kesan ubat terhadap pemanduan. Jika ubat memberi kesan yang buruk kepada pemanduan, elakkan memandu. Kedua, sediakan pemandu ganti untuk mengelakkan pemanduan berjam-jam. Ketiga, berlehat sebentar di lokasi yang selamat. Malaysia mampu menjadi hub pelaburan terbesar di Asia Tenggara berikutan peningkatan keyakinan pelabur dengan keupayaan pasaran dan kestabilan politik negara. Selain China, pelabur dari Asia Selatan turut menunjukkan minat melabur di negara ini menerusi penyertaan di Global Indian Festival. Wartawan Mohan Chinasamy ada laporannya. Global Indian Festival menjadi platform hampir 300 peniaga mengetengahkan pelbagai produk seperti pakaian tradisional masyarakat India, perhiasan dan barangan unik dari Asia Selatan dijual. Peniaga yang kebanyakannya berasal dari India mengakui Malaysia kekal destinasi utama perniagaan berikutan sikap terbuka kerajaan terhadap kemasukan pelabur asing. Trust me, the graph has been like this. Not like this, not like this, not like this. It's just been amazing. I've seen the development, I've seen the positivity of government to provide is immense and is very clear. I really appreciate their stand and I look forward to reaping the maximum benefits by doing business here. I go visit so many countries, but Malaysia got a good potential. Our clientage is good. Yeah, the ease of doing business is very nice here, and the country being politically stable now, we're very happy that people are encouraging us and giving us more and more opportunities. Penganjuran Global Indian Festival kali ke-18 tahun ini menerima pelaburan hampir 20 juta ringgit dengan nilai keuntungan mencecah 5 juta ringgit. Pada tahun ini, keyakinan peniaga-peniaga yang datang daripada India untuk membuat buy and sell meat untuk kita ni telah meningkat, dan juga mereka mengatakan bahawa Malaysia merupakan salah satu destinasi yang terbaik bagi pelaburan mereka. Karnival berlangsung di Mid Valley sejak Jumaat dan berakhir esok telah menerima lebih 50,000 pengunjung dari pelbagai kaum. Dengan kehadiran pelabur asing atau peniaga dari luar, jelas menunjukkan Malaysia adalah negara yang paling sesuai untuk dijadikan hub pelaburan di Asia Tenggara. Malah, Malaysia juga mempunyai masa depan yang sangat cerah sekiranya pelaburan meningkat dan menjadikan negara ini sebagai kuasa ekonomi baru. Pada masa yang sama juga, kekuatan ekonomi dan kestabilan politik juga menjadi antara faktor utama mengapa pelabur memilih Malaysia. Wan Chinasamy, RTM.
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB meningkatkan peruntukan pembiayaan perniagaan kepada RM250 juta tahun ini berbanding sasaran awal RM189 juta. Keputusan diambil selepas menyemak semula keperluan usahawan Bumiputera khususnya dalam bidang peruncitan dan perdagangan. RM250 juta sebab macam saya sendirilah dan juga ahli pengurusan PUNB yang lain, kita selalu turun padang. Bila kita turun padang, kita tahu apa yang berlaku di bukan di KL saja, but satu Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Bila kita turun padang, kita dapat feedback daripada usahawan, keperluan tu ada. Pembiayaan yang ditawarkan terbuka kepada semua usahawan semua sektor. Matrade menggesa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS merebut peluang ekspor produk dan perkhidmatan ke pasaran global. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksportnya, Abu Bakar Yusof, langkah tersebut akan meningkatkan daya saing dan aliran tunai syarikat. Sebagai agensi galakkan ekspor, Matrade sedia membimbing usahawan berminat menerusi rangkaian pejabat perdagangannya di luar negara. Ini termasuk mengenal pasti pengimport serta pasaran yang bersesuaian. Kebiasaannya harga yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan antarabangsa itu adalah dalam mata wang Amerika, US dollar. Jadi bila PMKS ni ataupun perusahaan makro, kecil dan sederhana mengekspor ke luar negara, dia akan dapat mengembalikan semula kadar pertukaran wang asing ke dalam ringgit itu jadi lebih besar. Jadi itu dapat membantu dalam menguruskan cash flow. Matrade berhasrat menggandakan sumbangan PMKS kepada nilai keseluruhan ekspor negara daripada 12% kepada 25% seiring sasaran di bawah rancangan Malaysia ke-12. Lebih 9,000 kes baharu COVID-19 direkodkan sepanjang 2 minggu pertama bulan ini. Selangor mencatatkan angka tertinggi dengan 3,206 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,234 kes dan Melaka 1,099 kes. Persoalannya, adakah anda kekal selamat bebas daripada dijangkiti semasa balik kampung sempena Aidilfitri ini? Ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Dr. Arina Wan Daisy menegaskan ancaman COVID-19 masih berlegar. Justru orang ramai diingatkan tidak ambil mudah dan jadi ejen penyebar penyakit terutama ketika pulang beraya. Untuk musim perayaan memang saya rasa tahun ni ramai yang akan merayakanlah sebab dah 4 tahun kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak ni. Tetapi yang pentingnya kita nak memastikan semasa musim perayaan ini cuba jaga kesihatan kendiri, mengamalkan TRIS. Jika tidak sihat, mohon jalani ujian COVID-19. Golongan berisiko pula dinasihat melengkapkan suntikan vaksin seperti disyorkan. Jadi keberkesanan vaksin tersebut dia akan berkurangan lebih kurang 6 bulan selepas dos terakhir diambil. Oleh itu bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang mengalami risiko yang tinggi, saya ingin menasihatkan agar mereka segera untuk mendapatkan dos booster untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Menerusi pendekatan berhati-hati, lonjakan kes ketika sambutan Syawal dapat dielak. Ada especially adalah family saya, nenek saya pun semua kan, mereka jadi warga emas, tapi macam kita orang pun tak banyak berjalan sebab banyak duduk rumah. Tapi kalau ada orang datang mengunjung apa, macam biasalah sanitizer ada kat rumah, cuci tangan dulu, ambil langkah berjaga-jaga kan. Jadi macam benda tu dah dipraktikkan. Jadi macam tak ada masalah kot, insya-Allah.
perlu jaga diri kita sendiri kan. Sebab untuk mengelakkan tu kena pakai mask lah. Lepas tu jaga kebersihan ke apa, melindungilah diri sendiri sebelum nak beraya sakan tu. Okey, dalam kita menyambut hari raya ni, saya rasa kita norma-norma yang baru yang kita dah dibiasakan selama beberapa tahun ni kita harus teruskan jugalah. Contohnya macam kalau kita sebagai tuan rumah, orang nak datang beraya kat rumah kita sediakan hand sanitizer. Lepas tu kalau kita sendiri kalau nak pergi beraya rumah orang, kalau kita rasa kita macam kurang sihat ke apa ke, kita mungkin boleh pakai mask kan, untuk mengelakkan benda-benda yang kita tak nak daripada berlaku kan. Lindung diri, lindung semua. Farhana Azwani Ismail, RTM. Kira-kira 47,000 tan sisa pepejal yang dikutip sepanjang bulan Ramadan lalu di seluruh Kedah telah dan akan dilupuskan yang dijalankan di 3 fasiliti sisa pepejal di negeri berkenaan. Jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 3% atau 1,685 tan berbanding 49,000 tan sisa pepejal yang direkodkan pada Ramadan tahun lalu. Untuk itu juga saya ingin menyuruh seluruh masyarakat dan rakyat negeri Kedah agar kita dapat menjaga kebersihan sekitaran kita supaya menjadikan negara ataupun Kedah sebuah negeri yang bersih, indah dan sejahtera. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada perantau-perantau yang kembali dapat turut sama membantu mengekalkan kebersihan dan janganlah dibuang sampah merata-rata sesuka hati. Dan bagi masyarakat yang ingin menganjurkan jamuan-jamuan hari raya ataupun rumah terbuka, diharapkan dapat menguruskan sisa pepejal dengan sebaik mungkin. Beliau meninjau aktiviti pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam oleh syarikat konsesi E-Idaman Sdn Bhd di Alustar. Sementara itu, Ketua Perancangan dan Operasi E-Idaman Sdn Bhd Ahmad Zikri Badrin berkata pihaknya telah meningkatkan penggunaan jentera dan tenaga kerja bagi memastikan kelancaran proses kutipan sisa pepejal. Bertugas pada Hari Raya Aidilfitri bukan sesuatu perkara asing bagi anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia demi memastikan keselamatan perairan negara daripada sebarang ancaman musuh. Mereka kadang-kala terpaksa berlayar untuk tempoh seminggu di lautan. Laporannya bersama Nur Ashikin Harun. Komited dan bertanggungjawab dalam tugasan, mereka sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kes kecemasan di laut demi menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. Demi tanggungjawab yang digalas, rasa rindu pada keluarga terpaksa ditahan. Pagi raya selalunya kami akan keluar buat rondaan biasa di perairan sekitar Melaka dan Negeri Sembilan. So untuk selalunya sebelum pagi raya tu, selepas saja waktu solat hari raya, kita orang dah mula buat beroperasi sampai ke besok paginya. So dalam tu kita di laut sepanjang ada dalam masa 24 jam berada di laut. So untuk operasi untuk mengekang segala kemasukan, kalau misal kata ada barang seludup ataupun parti. Meskipun perlu bertugas, ia tidak menghalang mereka untuk meraihkan hari kemenangan itu. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Biasa pagi raya tu, biasa hari tu kita orang dah bawa masing-masing macam potluck lah, makanan masing-masing kan daripada rumah. Jadi kami makan beramai-ramai lah di kabut untuk macam sambut raya lah makan. Suasana tu meriah lah bagi kami lah. Kami kat laut ni sebab masing-masing dah dengan makanannya. Lepas tu kita buat takbir raya lagi. Jadi lepas habis tu masing-masing call family lah, macam tu lah. Untuk yang pertama kalinya tu rasanya agak terasa sedih jugalah kan.
Tapi bila mengenampung kawan-kawan sama-sama beraya di laut, benda tu lama-lama dah jadi kebiasaan lah. Demi menjaga keselamatan perairan negara, anggota Maritim Malaysia tetap terus bertugas tanpa mengira masa. Suasana hening di pagi Aidilfitri tidak membataskan mereka untuk terus bertugas, malah tetap meraikannya dengan penuh rasa kesyukuran. Nur Rashikin Harun, RTM. Mainan ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmah. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Gencatan senjata 72 jam di Sudan gagal dipatuhi apabila pertempuran kembali meletus antara dua pihak bertelaga. Hospital terus menjadi sasaran serangan. Angkatan Tentera Sudan SAF dan pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF gagal memenuhi komitmen gencatan senjata. Pertempuran dilaporkan telah merebak ke Bahri dan Omdurman, bandar bersebelahan dengan Khartoum, ibu negara Sudan. Turut terjejas sekitar ibu pejabat tentera dan istana Presiden. Sementara itu, proses pemindahan diplomat asing bermula apabila kedua-dua pihak bertelaga menyatakan kesediaan untuk membuka lapangan terbang. Misi diplomatik Arab Saudi menjadi negara pertama yang memindahkan rakyatnya melalui pelabuhan Sudan dan Jordan. Susulan konflik meletus, ruang udara Sudan ditutup hingga 30 April. Angkatan Tentera Sudan akan mengambil tindakan jika ada pihak yang melanggar arahan itu. Sudan dilanda konflik selepas pertempuran ganas tercetus antara Angkatan Tentera Sudan dengan pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF pada 15 April lalu. Dalam pada itu, India dalam misi memindahkan warganya yang terkandas di Sudan. 2 pesawat tentera ke Jeddah, Arab Saudi dan sebuah kapal ke pelabuhan Sudan digunakan. Ini bagi membantu kira-kira 3,000 rakyat India terperangkap dalam pertempuran yang masih berterusan. Bagi memastikan keselamatan rakyat India di Sudan, Kementerian Luar India telah berhubung dengan pihak berkuasa Sudan serta PBB, Arab Saudi, UAE, Mesir dan Amerika Syarikat. Pelan kontingensi telah disediakan tetapi sebarang pergerakan di darat akan bergantung kepada situasi keselamatan di pelbagai lokasi di Khartoum. Ruang udara Sudan buat masa ini masih ditutup untuk semua pesawat asing. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengarahkan pasukan tentera Amerika Syarikat untuk memindahkan kaki tangan dari Kedutaan Amerika di Khartoum. Kerjasama rapat dilakukan dengan sekutu dan rakan kongsi dalam usaha untuk memindahkan kaki tangan Kedutaan Amerika Syarikat. Terdahulu, pasukan separa tentera Rapid Support Forces berkata mereka telah melakukan koordinasi dengan misi Angkatan Tentera Amerika Syarikat. 6 pesawat digunakan. Berikutan itu, Amerika Syarikat menggantung sementara operasi di Kedutaan Amerika di Sudan. Letupan bom kereta ragut 13 nyawa dan 61 lagi cedera. Kejadian berlaku di Mali, Afrika Barat. Suspek dipercayai menyerang kawasan lapangan terbang Sever di wilayah Tengah Mopti. Serangan mengorbankan 10 orang awam dan 3 tentera serta mencederakan 61 mangsa. Letupan itu memusnahkan beberapa rumah berhampiran lapangan terbang yang menjadi pusat kepada kamp tentera Mali. Sebulan diburu, akhirnya polis berjaya menahan seorang pemisah Sikh. Situasi ini mencetuskan protes dan vandalisme dalam kalangan diaspora berkenaan di Britain, Kanada dan Amerika Syarikat. Amrital Singh mula dikenali di negeri Punjab selepas menggesa negara berdaulat, dikenali sebagai Khalistan, ditubuhkan bagi penganut agama Sikh. Perjuangan itu pernah menyebabkan tercetusnya insiden keganasan berdarah di India pada 1980-an dan 1990-an.
Pesaka buat julung kali akan menganjurkan Hari Silat Negara di Melaka pada 24 hingga 26 Ogos ini dalam usaha memartabatkan warisan bangsa dan negara. Menurut Presiden Pesaka, Dato' Megat Zulkarnain Omardin, pihaknya sedang berbincang dengan kerajaan untuk mewartakan suatu tarikh bagi menyambut Hari Silat Negara. Kita dalam mesyuarat Esko telah berbincang satu tarikh yang akan kita mohon kepada kerajaan untuk diwartakan sebagai Hari Silat Malaysia. Dan ini yang akan kita perjuangkan. Pelbagai pengisian dirangka sepanjang program 3 hari 2 malam itu, antaranya forum, pameran, pertunjukan silat seni dan olahraga, simposium serta pertandingan. Saingan Liga Bola Keranjang B20 2023, pasukan NS Matrix memulakan kempen dengan bergaya membelasah Sabah Tuskers 90 berbalas 62. Pada aksi yang berlangsung di Universiti UCSI Ceras, NS Matrix berjaya mendominasi pada setiap 4 suku perlawanan. Selepas mendahului Selesa 51 berbalas 24 pada babak pertama, dominasi diteruskan pada babak kedua dengan tambahan 39 mata lagi. Tan Zong Ji dipilih sebagai pemain terbaik selepas berhasil merekodkan 17 mata. NS Matrix akan meneruskan saingan berhadapan Penang Youngsters, manakala Sabah Tuskers akan berhadapan pasukan dari negara jiran Singapore Adroid. Manchester United mara ke final Piala FA selepas menundukkan Brighton and Hove Albion menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol sepanjang 120 minit masa perlawanan. Erik ten Hag melakukan 3 pertukaran selepas tewas kepada Sevilla dengan memasukkan Luke Shaw, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes, manakala De Zerbi melakukan 2 pertukaran ketika menewaskan Chelsea, memasukkan Julio Enciso dan Pascal Gross. Namun kedua-dua gawang yang dikawal Robert Sanchez dan David De Gea berjaya menafikan beberapa percubaan yang terhasil sepanjang perlawanan. Sepakan Solly March yang tinggi melepasi palang pada penentuan sepakan penalti membuka peluang buat Victor menjulang The Red Devils ke final berhadapan Manchester City 3 Jun depan. Atlet Kenya Kelvin Kiptum unggul kerana mencatat sejarah sebagai pelari maraton lelaki kedua terpantas dalam sejarah. Beliau menunjukkan aksi menakjubkan ketika maraton London. Kiptum mencipta rekod dengan menamatkan larian selama 2 jam 1 minit 25 saat, meninggalkan peserta di tempat kedua Geoffrey Kamworor yang lewat 3 minit berbanding Kiptum. Kiptum yang turut mencatatkan larian maraton terpantas di Valencia tahun lalu, mencipta rekod dengan menjadi pelari maraton kedua terpantas dalam sejarah. Berita pagi berakhir di sini. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Vimala Kasturi Virasami, Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.